warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu dalam program yang kita namakan Mahabah Puisi Ramadan. Jadi seperti yang dimaklumi bahawa saya akan bercakap dalam konteks pengaplikasian teori dalam puisi. Jadi bagi memulakan bicara adalah lebih baik saya bercakap dalam konteks yang agak umum tentang apa itu teori. Seperti yang kita sedia maklum bahawa teori merupakan satu idea yang bertujuan untuk menerangkan sesuatu, terutama berdasarkan idea-idea yang telah dirancang. Dan boleh dikatakan juga bahawa secara mudahnya teori itu merupakan satu kerangka pemikiran yang diwujudkan untuk melihat teks itu secara lebih sistematik. Dan mungkin dalam konsep teori itu mempunyai satu bentuk ataupun mempunyai satu dasar yang boleh dikatakan konkret, iaitu di dalamnya ada prinsip-prinsip atau tata cara untuk melihat sesuatu teks. Khususnya dalam Mahabah Puisi Ramadan ini kita akan melihat puisi. Jadi itulah yang dikatakan secara umumnya, iaitu satu usaha ataupun satu bentuk wadah untuk melahirkan manusia berfikir secara lebih terancang untuk memahami sesuatu maksud dalam bentuk persembahan karya itu. Jadi dalam hal ini, apa yang boleh dikatakan bahawa umumnya teori itu ialah gagasan untuk mencari keindahan, yang kita kenali juga sebagai mendalami ataupun mengarifi estetika. Jadi seperti yang dikatakan oleh tokoh-tokoh undangan dalam bicara Mahabah Ramadan ini, seperti yang dikatakan oleh Datuk Rahman Syahri, mengatakan bahawa untuk memahami puisi itu kita harus memahami pengertian puisi itu sendiri. Dan Datuk Rahman Syahri sangat bersetuju dengan pandangan Kalurat, iaitu mengatakan bahawa puisi adalah himpunan kata-kata terbaik. Jadi bagi memahami konsep kata-kata terbaik itu bagaimana? Dan ini dijelaskan oleh Datuk Rahman Syahri sendiri ialah nak melihat anjakan makna yang hadir dalam sesuatu puisi itu. Itu dalam konteks teori anjakan makna. Begitu juga dalam konteks-konteks yang lain. Bila kita bercakap tentang konsep teori, tentunya teori itu telah diperkenalkan oleh tokoh-tokoh dari Barat dan juga diperkenalkan oleh sarjana-sarjana tempatan. Jadi penciptaan teori itu untuk melihat sejauh mana teori itu dapat membuktikan kekuatan sesebuah teks. Ini tujuan penciptaan teori. Dan teori bukannya nak meletakkan satu hukuman, tidak, tetapi teori itu nak melihat sejauh mana keupayaan pengarang menyampaikan teks dalam konteks sosiologi masyarakatnya. Jadi mungkin adalah lebih baik saya mulakan bahawa sejarah teori kalau di negara kita ini pada peringkat awalnya itu berkembang pada sekitar tahun 60-an. Jadi pada tahun 60-an itu kita lihat bahawa rata-rata penyair yang mungkin boleh diandaikan di sini didokongi oleh gagasan pemikiran Osman Awang pada ketika itu, sebab kita tahu bahawa Osman Awang ni dianggap sebagai penyair hebat tanah air. Jadi mungkin didokongi, saya kutkan di sini ialah didokongi oleh satu gagasan yang besar oleh Osman Awang, iaitu Osman Awang membawa satu puisi-puisi yang bertolak daripada hal-hal persoalan masyarakat. Dan pada ketika itu juga di Barat, teori sosiologi amat popular dan adalah bertepatan pada ketika itu, pada zaman itu tahun 60-an dan 70-an, bahawa teori sosiologi itu berkembang dengan baik di negara kita. Kita bayangkan bagaimana Osman Awang boleh menulis sajak seperti Kemakam Bonda, begitu juga dengan Masuri SN menulis sajak Ini Nasib Yang Kusuap. Dan kita lihat juga pada tahun 70-an bagaimana era Tengku Alias Taib, Latik Muhyiddin, dan kita lihat dalam puisi Tengku Alias Taib, contohnya dalam puisi Tukang Gunting. Itu semua adalah kritikan-kritikan sosial. Jadi pada waktu itu tahun 60-an dan 70-an, teori sosiologi ini cukup dekat dalam konteks teori-teori kesusastraan di tanah air kita. Walaupun pada ketika itu telah ada teori semiotik dari Barat, telah ada teori feminisme dan sebagainya.
Mungkin saya tak sempat untuk melihat keseluruhan teori-teori yang ada di barat ataupun di tempatan. Cuma nak melihat bagaimana aplikasi pada ketika itu ataupun dalam konteks pemikiran puisi-puisi atau penyair-penyair tanah air cukup dekat dalam konteks teori sosiologi, iaitu bercakap tentang hubung kait dalam persekitaran, sistem kemanusiaan untuk meneruskan kelangsungan hidup, kemiskinan pada ketika itu. Lahirlah puisi Pak Utih oleh Osman Awang. Bagaimana nak bercakap tentang konsep perpaduan juga pada ketika itu, dan juga terjemur dalam puisi Pak Utih dalam karya Osman Awang. Mungkin saya mengambil beberapa contoh supaya dia dapat menggambarkan bagaimana teori itu berkembang. Jadi walau bagaimanapun, untuk bercakap dalam satu konteks yang lebih mendalam tentang teori dan puisi ini tadi, kita tidak harus meletakkan pemikiran kita ni pada satu juzuk yang taksub. Maksud saya ialah kita terlalu radikal dengan sesuatu teori. Bagi saya, pengarang mempunyai satu kebebasan berkarya. Kerana kebebasan kreativiti itulah, maka akhirnya lahir satu karya-karya yang cukup luas cakupan pemikirannya. Mungkin kita boleh lihat, contohnya penyair seperti Ahmad Kamal Abdullah, sastrawan negara kita. Puisi-puisinya lebih menjurus kepada, mungkin yang dikatakan boleh teori Islamik atau teori kesusastraan Islam. Kita tengok juga rakan-rakan gandingan pada ketika itu. Contohnya karya Latif Muhyiddin. Ada yang mengatakan bahawa puisi-puisi Latif Muhyiddin ini tidak boleh dilihat dalam konteks sosiologi. Dia harus melihat dalam konteks semiotik ataupun dikatakan sebagai ilmu tanda. Dan ini pandangan-pandangan. Tapi walau bagaimanapun, itu merupakan satu proses bahawa setiap manusia berhak untuk melihat ataupun meletakkan persepsi terhadap puisi-puisi yang ditanggapi itu dengan teori yang pelbagai. Bagi saya cukup jelas bahawa teori ini merupakan satu sistem yang saya katakan tadi, ialah satu sistem untuk mengenal pasti bagaimana memahami sesuatu teks itu dengan lebih dekat. Jadi kalau seseorang itu terlalu hampir ataupun dunianya adalah dunia, mungkin dunia psikologi yang berkaitan dengan kejiwaan, kemanusiaan terlalu tinggi, maka seseorang itu berhak untuk melihat ataupun menanggapi puisi itu dalam konteks sosiologi. Contoh juga dalam puisi lah, dalam puisi Osman Awang yang bertajuk Ayah. Bagaimana nak menggambarkan seorang anak yang mentafsir derita ayahnya. Jadi ataupun dalam puisi Osman Awang bertajuk Kemakan Bonda. Begitulah dilihat bagaimana psikologi itu ataupun teori psikologi itu menangani ataupun mentafsir atau menterjemah pemikiran yang dipaparkan oleh Osman Awang dalam puisi yang bertajuk Kemakan Bonda. Baik, dalam konteks yang lebih luas, kita lihat mungkin akibat daripada perkembangan zaman, dan saya percaya teori berkembang mengikut zaman. Dan hari ini orang dah mula bercakap tentang teori pasca moden. Sebab kita seperti telah melepasi satu batas yang lebih luas, iaitu kita melihat satu jangkupan zaman yang mungkin selepas melepasi era moden. Jadi hari ini orang mula bercakap tentang teori pasca moden. Tetapi apakah pasca moden yang ingin disampaikan? Adakah pasca moden itu melampaui pemikiran kemanusiaan, atau pasca moden itu melangkaui pemikiran rasa manusia? Sedangkan dalam konteks banyak sarjana-sarjana hari ini dah mula melihat bahawa walau bagaimanapun kuat sesuatu teori itu digagaskan atau teori itu dikemukakan dalam konteks satu perbincangan yang murni, akhirnya bercakap tentang nilai estetika itu kembali kepada rasa, sense of belonging, iaitu tentang rasa kepunyaan. Jadi rasa ini tidak boleh dipaksa-paksa. Jadi dalam konteks pasca moden, saya melihat bahawa kebebasan untuk mengkritik, kebebasan untuk menanggapi sesuatu puisi itu agak jadi lebih terbuka dan lebih berani kerana dipengaruhi oleh faktor rasa. Sebab rasa itu sesuatu yang tidak boleh dikawal. Rasa itu lahir dalam diri yang secara jujur. Jadi seseorang mungkin, orang yang tidak memiliki satu latar belakang pendidikan yang tinggi, mereka boleh mengkritik ataupun mereka boleh menanggapi puisi itu dengan rasanya. Tidak menjadi masalah walaupun itu bukanlah dikatakan sebagai satu teori yang mantap. Tetapi sesuatu yang dikatakan dalam konteks rasa itu harus dimiliki. Dan setiap manusia yang berakal, setiap manusia yang waras memiliki rasa. Jadi rasa ini dapat memberikan terjemahan yang lebih jujur berbanding dengan sesuatu teori yang saya lihat itu
terlalu prinsipnya terlalu ilmiah, sehingga untuk memahami teori itu sendiri menimbulkan kekeliruan, apatah lagi bila nak ditanggapkan dengan sesuatu puisi yang dihayati. Jadi begitupun saya tidak menidakkan bahawa teori-teori yang wujud dalam konteks pembelajaran ataupun dalam konteks kita memahami sesuatu teks itu dianggap lemah. Tidak. Bahawa teori itu macam saya katakan juga tadilah, dia berkembang. Dan akhirnya zaman itulah yang akan menentukan sesuatu teori itu hebat ataupun tidak hebat, kerana sesuai dengan zaman tercetusnya karya pada ketika itu. Jadi mungkin apa yang saya katakan tadi, pada tahun-tahun 60-an atau tahun 70-an, pada ketika itu pengarang cukup dekat dengan dunia sosial. Jadi mungkin itulah buktinya pada ketika itu teori sosiologi cukup bermakna. Dan apabila manusia diberikan sedikit dengan perkembangan zaman yang moden, maka kesedaran pendidikan telah mula mencapai pada tahap yang lebih baik. Lahirnya doktor perubatan yang mula menulis puisi ataupun menulis sastra, seperti Datuk Hashim Yaakob. Bagaimana seorang pakar pergigian mendalami dunia puisi dan akhirnya menangkap puisi itu dengan kepakarannya, mungkin dalam bidang psikologi, iaitu melihat psikologi kejiwaan manusia dengan puisi, seperti yang dijelaskan. Begitu juga dengan semalam dijelaskan oleh rakan kita dari Indonesia, Joko Punirbo, yang melihat bahawa puisi itu lahir daripada jiwa yang jujur, yang ikhlas. Jadi pada ketika itu akhirnya sebagai seorang tokoh yang hebat dalam konteks pengkaryaan dan penciptaan karya, yang tidak boleh nafikan ketokohannya dalam konteks puisi tanah air ataupun puisi Nusantara, melihat bahawa kekuatan puisi itu terletak bagaimana kejujuran pengarang itu atau kejujuran penyair itu menghasilkan karya. Dan bagi saya itu adalah rasa. Itulah rasa. Jadi dalam konteks yang lebih mudah pada hari ini, kita cuba melihat bahawa perkembangan teori dalam konteks untuk memahami puisi adalah satu perkara yang cukup bermakna. Kerana teori itu sendiri, walaupun dalam konteksnya terlalu terbuka luas, tetapi telah membuka satu ruang kepada pengkritik untuk menanggapi karya itu dalam konteks meletakkan nilai sebuah puisi itu, baik daripada konsep percaturan ataupun dalam konteks meletakkan karya itu harmoni atau mencapai tahap keseimbangan estetika. Jadi mungkin dalam konteks waktu yang sangat terbatas ini, saya mungkin boleh rumuskan di sini bahawa teori dalam konteks penciptaan karya puisi memanglah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Tanpa teori, karya boleh dilahirkan. Karya akan terus lahir tanpa teori. Tetapi karya yang lahir dengan ilmu bantu kritikan teori, saya kira akan menjadi lebih bermakna dan akan menjadi lebih baik. Sebab secara umumnya teori itu boleh dibahagikan kepada dua bentuk. Satu, teori yang boleh bersifat luaran, iaitu melihat struktural, bentuk. Dan ini lebih popular dengan teori struktural, ataupun boleh dikatakan dengan formalistik. Dan begitu juga yang kedua ialah teori daripada aspek memahami pemikiran. Yang inilah yang dikatakan tadi bersifat gagasan terhadap sesuatu ilmu atau didampingi dengan ilmu. Maknanya teori psikologi dekat dengan ilmu-ilmu kejiwaan, dan gagasan-gagasan atau prinsip-prinsip yang dipertikaikan bercakap tentang jiwa manusia. Teori keislaman, kita lihat hari ini bagaimana ada teori pengkaedahan, teori takmilah oleh Syafiq Abu Bakar, melihat bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, bagaimana sifat prinsip peribadi pengarang itu dalam konteks keabadian, dalam konteks jamal, takmil dan sebagainya. Begitu juga dengan teori pengkaedahan Melayu, hubungan melihat di antara pengarang yang berbangsa Melayu dan juga dalam konteks yang dikatakan cuba memahami firasat, iaitu bercakap tentang andaian, bercakap tentang mimpi, bercakap tentang satu ilmu imajinasi. Dan akhirnya melihat bahawa hubungan imajinasi, kreativiti itu dengan penciptaan. Dan malah teori-teori yang hadir
Hari ini akhirnya dapat menentukan bahawa sesuatu karya itu mungkin dalam konteks tingkat komunikatifnya, iaitu darjat tahap kekuatan ataupun dikatakan keseimbangan estetika itu, walau bagaimanapun kadang-kadang diikat oleh kekuatan sesuatu teori itu. Jadi begitulah dalam konteks yang waktu yang ringkas ini, sebagai satu wacana atau sebagai satu madrasah fikir pada bulan Ramadan, saya cuba melihat bahawa kelahiran puisi-puisi dalam konteks penciptaan yang lebih agresif itu, walaupun dianggap mungkin bukan ataupun tidak dibantu oleh ilmu bantu ataupun tidak dibantu oleh teori-teori, tetapi usaha penyebaran, usaha kreativiti yang dilihat dalam dunia kepenyairan ini cukup subur. Jadi bagi saya lah, sebagai seorang penyair kecil, yang penting ialah terus berkarya, kerana tugas penyair ialah berkarya, tetapi tugas untuk mengangkat kekuatan, untuk melihat, itu adalah tugas pengkritik. Jadi untuk menjadi seorang penyair yang baik, tidak semestinya mereka memiliki dua helai baju, iaitu sebagai baju pengkritik dan baju penyair. Tidak semestinya, kerana ramai penyair-penyair hebat yang tidak pernah mengkritik ataupun tidak pernah memberikan pandang ulas kepada karya-karya orang lain, tetapi mereka terus konsisten menulis. Dan saya tak nak mengambil contoh-contoh atau tak nak menyebut beberapa contoh penyair-penyair yang begitu, kerana nanti akan melibatkan satu hal yang lain. Tetapi sekurang-kurangnya apa yang saya katakan, ramai penulis-penulis di Malaysia ini yang boleh menghasilkan puisi yang bagus. Dan bila kita berjumpa atau berinteraksi dengan mereka, mereka kata mereka menulis tanpa teori. Sebab tujuan mereka menulis ialah untuk memberikan apresiasi terhadap roh, terhadap satu tanggungjawab untuk berkarya. Dan bila bertanya tentang puisi tahniah, puisi tuan telah menang, mungkin tuan melihat dengan ilmu bantu begini, tak ada, saya menulis dengan jiwa, saya menulis dengan roh. Jadi daripada tanggapan-tanggapan itu bahawa kemungkinan dalam diri penyair itu sendiri telah ada teori, tetapi teori itu tidak dijelmakan. Jadi apa yang saya katakan tadi ialah balik kepada asas bahawa teori itu adalah satu sistem. Dan hal ini terkait bahawa penyair-penyair yang baik, penyair-penyair yang boleh meletakkan dirinya pada satu kedudukan yang tersendiri dan disegani oleh masyarakat, sebenarnya ketika berkarya itu, ilmu bantu yang dikatakan tadi, teori itu telah hadir ataupun terjelma secara sebati dan tanpa disedari. Walaupun disedari ataupun tanpa disedari, itu soal yang dikatakan hadir serentak dalam kesebatian proses kreatif. Dan saya kira itu saja daripada saya. Dan sekiranya ada sesuatu yang mungkin terlepas pandang ataupun bercanggah pandangan, saya minta maaf banyak-banyak. Dalam waktu yang singkat ini mungkin kita perlu melihat dalam satu konsep yang cukup santai dan mudah. Dan saya kira pandangan ini tidak perlu dibahaskan, kerana setiap orang mempunyai hak untuk menanggapi ataupun melihat sesuatu karya itu dengan secara terbuka. Dan itulah yang kita harapkan, supaya apabila kita merasakan sesuatu itu perlu dibahaskan atau dibincangkan, maka bermuhasabahlah. Jadi saya melihat bahawa perkembangan puisi mutakhir ini di tangan penulis-penulis yang dikatakan angkatan baru telah berjaya melonjakkan satu keberanian yang luar biasa. Dan mereka telah mula bereksperimen, dan walaupun ini dikatakan tadi ialah teori pasca moden yang sesuai untuk melihat pemikiran ataupun karya-karya mereka, tetapi walau bagaimana asasnya, dalam konteks apa sekalipun mereka berbicara, yang paling penting ialah karya-karya mereka tidak lepas daripada melihat nilai sebagai satu elemen estetika. Jadi saya kira ini satu konsep yang cukup baik, bahawa fungsi sastra sebagai satu elemen pengajaran, sebagai satu elemen pendidikan, tidak terabai dalam konteks kebebasan berkarya ataupun kebebasan berkreatif. Jadi jangan takut, teori hanya sebagai satu sistem yang tidak pernah meletakkan
hukum benar atau salah kepada sesuatu karya. Cuma teori ini meletakkan satu garis panduan bagaimana untuk menjadikan puisi itu menjadi lebih baik daripada sisi pandang ilmu masing-masing. Jadi kalau bercakap tentang kewanitaan, mungkinlah boleh menggunakan teori feminisme. Itu satu contoh. Kalau nak bercakap tentang konsep kesufinism dalam karya, maka ilmu-ilmu kesusasan Islam itu ataupun ilmu keagamaan itu harus menjadi latar belakang yang cukup baik. Dan inilah yang dikatakan bahawa sekurang-kurangnya teori itu dapat meletakkan ataupun dapat mendorong kita menghasilkan karya dalam konteks yang lebih baik. Jadi saya kira itu saja daripada saya untuk pertemuan yang ringkas begini. Dari itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.